Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk teori Gate-Hofstede. Sebelum saya meneruskan pembentangan kumpulan kami, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Encik Unggat anak lelaki Piun, Encik Muhammad Fitri bin Arifin, Muhammad Aizuddin Anas bin Aziz, Muhammad Izzat bin Jamaluddin, dan yang terakhir sekali saya Alec bin Aswar Rasidi. Okey, saya teruskan dengan pengenalan. Interaksi antara budaya melibatkan komunikasi antara budaya yang melibatkan latar belakang budaya yang berbeza. Ini bermakna apabila dua atau lebih orang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain atau satu sama lain. Dari segi pendekatan sains sosial, teori komunikasi budaya ini memberi tumpuan kepada pemerhatian tingkah laku seseorang daripada budaya yang berbeza untuk menggambarkan dan membandingkan dengan budaya lain. Menurut Smith 2018, antara prinsip untuk komunikasi antara budaya yang berkesan adalah seperti hormat, keterbukaan, rasa ingin tahu di mana individu ini bersedia mengambil risiko dan bergerak melangkaui zon selesa mereka. Prinsip kedua adalah bersedia untuk berasa bersalah atau sekurang-kurangnya berusaha untuk mengubah atau meluaskan perspektif diri. Prinsip ketiga adalah budaya kuasa dan status. Manakala prinsip keempat adalah belajar daripada orang lain di mana bersedia untuk belajar sebanyak mungkin tentang budaya orang lain sejauh mungkin tanpa pertimbangan tetapi dengan rasa ingin tahu serta menghormati. Prinsip kelima adalah memperkembangkan kebahagiaan diri di mana komunikasi antara budaya memerlukan penguasaan diri yang memerlukan kebahagiaan individu untuk memahati, mendengar, menilai, menganalisis, mentafsir dan serta mempunyai sifat yang lebih keterbukaan. Okey, saya teruskan dengan penerangan teori. Antara teori yang akan dibincangkan adalah dalam kajian ini adalah teori Gate-Hofstede. Teori ini dipilih kerana Gate-Hofstede menjalankan salah satu kajian yang paling komprehensif tentang bagaimana nilai di tempat kerja dipengaruhi oleh budaya. Teori ini juga menjelaskan dimensi yang terlibat dalam nilai budaya menjadikan lebih konsisten serta membentuk kajian aplikasi dalam pelbagai bidang. Secara tidak langsung, bahagian ini akan melihat dengan lebih mendalam teori ini dan nilai yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan juga. Gate-Hofstede merupakan salah seorang saintis sosial yang paling banyak disebut di Eropah, di antara Karl Popper dan Immanuel Kant, hanya di bawah Karl Marx dan Sigmund Freud. Gate-Hofstede dilahirkan di sebuah negara yang aman, tetapi pada masa yang sama zaman remajanya dia telah menyaksikan Perang Dunia Kedua di seluruh Eropah. Hofstede menamatkan perkhidmatan ketenteraan mandatory selama 2 tahun sebelum memulakan kerjaya dalam industri swasta sebagai pengurus. Gate-Hofstede terkenal dengan model dimensi budaya Hofstede yang menggunakan beberapa dimensi yang dikenal pasti oleh beliau sebagai penunjuk perbezaan budaya. Okey, berikut adalah budaya Gate-Hofstede. Okey, 6 dimensi budaya Gate-Hofstede adalah yang pertama iaitu jarak kuasa, dan yang kedua adalah individualisme, dan yang ketiga ialah mengelak ketidakpastian, yang keempat maskulin dan feminin, yang kelima orientasi jangka panjang atau jangka pendek, dan yang keenam ialah kepuasan dan kekangan. Okey, seterusnya aplikasi dengan situasi pekerjaan. Terdapat beberapa senarai aplikasi dan situasi yang terdapat dalam pekerjaan. Salah satunya adalah untuk bagi mengaplikasikan dimensi yang telah diterangkan oleh Gate-Hofstede. Ia dapat diaplikasikan dengan situasi pekerjaan yang dipilih iaitu PDRM, Polis Diraja Malaysia. Nilai budaya adalah wujud pada setiap kumpulan manusia dan membantu menentukan cara mereka berfikir dan berkelakuan dengan pekerja mereka. Sebagai contoh,
menghormati pegawai kanan polis dengan memberikan tabik hormat sekiranya memakai beret, pit cap dan topi rasmi PDRM. Ianya juga merupakan salah satu cara untuk memahami nilai budaya dengan meningkatkan semangat kerja berpasukan. Antara kritikan yang dapat dijelaskan dalam situasi pekerjaan PDRM adalah di mana berlakunya kewujudan isu budaya pilih kasih atau bias dalam kalangan hierarki tinggi dan juga anggota yang berada di hierarki rendah. Kritikan ini telah timbul dan menjadi isu seperti yang telah ditekankan dalam dimensi yang melibatkan kekuatan hubungan yang ada pada orang lain dalam komuniti mereka. Tahap individualisme yang tinggi akan menunjukkan hubungan interpersonal yang lemah dalam kalangan mereka yang bukan sebahagian daripada keluarga. Menurut Fatah 2014, secara tidak langsung, isu ini telah menyebabkan berlakunya masalah dalam dimensi individualisme. Isu kedua yang dapat dijelaskan adalah amalan membodek bagi mencapai sesuatu pangkat atau pencapaian seseorang. Dimensi ini juga melibatkan jurang hierarki di kalangan individu berdasarkan perbezaan seperti umur, jantina, generasi dan status. Dalam budaya jarak kuasa tinggi, kuasa cenderung lebih banyak berpusat dan banyak nilai diletakkan pada status dan pangkat. Manakala jarak kuasa rendah adalah jurang hierarki yang wujud dalam kalangan individu yang menunjukkan jurang yang besar. Secara tidak langsung, ia telah mencetus isu bias dan hanya memilih individu bagi membantu dalam mencapai matlamat dalam kalangan anggota PDRM. Dalam dimensi jarak kuasa, ketidaksamaan dan kuasa dilihat daripada pengikut atau lapisan bawah. Tahap indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahawa hierarki telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan jelas dalam masyarakat tanpa keraguan atau mana-mana alasan. Tahap indeks yang lebih rendah menandakan bahawa orang mempersoalkan pihak berkuasa dan cuba mengagikan kuasa mereka. Kesimpulannya, Deardorff 2009 mentakrifkan kecekapan antara budaya sebagai tingkah laku dan komunikasi yang berkesan dan sesuai dalam situasi antara budaya. Menurutnya lagi, keberkesanan boleh ditentukan oleh individu berkaitan secara langsung dengan sensitiviti budaya dan pematuhan kepada norma budaya individu tersebut. Perbezaan ini penting, tetapi mempunyai implikasi yang sangat berbeza bergantung sama ada individu tersebut cuba menjadi kompeten antara budaya yang merupakan sebahagian daripada budaya dominan atau bukan dominan dalam sesuatu situasi. Sekian, terima kasih.